السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Dan kita berada pada 15 teknik tadabbur Al-Quran bagi peringkat asas. Terakhir kita berhenti pada muka surat yang ke-94, iaitu pada teknik yang ke-14, mengaitkan dengan realiti semasa agar mudah difahami seperti ilmu sains, biologi dan selainnya. Termasuklah dalam poin ataupun dalam teknik yang ke-14 ni perkaitan Al-Quran dengan sejarah lampau, yang mungkin sejarah lampau tu dia mengemukakan fakta yang silap ataupun kita sebut sebagai auta lah. Al-Quran menjawab tentang fakta tersebut, auta tersebut. Antaranya ialah tentang dakwaan di zaman Mesir purba dahulu, iaitu catatan tentang bila mana berlakunya kematian Firaun. Kalau tengok di Mesir ni, dia ada catatan tulisan hieroglifik yang lama tu yang membentuk simbol-simbol tertentu ni. Antara yang dicatatkan ialah telah bersedihnya langit dan bumi dengan sebab kematian Firaun itu. Jadi dalam Al-Quran ni dia ada ayat yang menafikan bersedihnya langit dan bumi itu. Maknanya ayat tu menafikan kenyataan yang ada dalam catatan Mesir purba itu. Itu pun salah satu daripada kaitan untuk kita nampak keagungan dan juga kebenaran Al-Quran. Selain daripada penggunaan istilah dan terma yang ada dalam Al-Quran yang tak difahami pada zaman dahulu tapi difahami pada zaman sekarang. Antaranya ialah dalam surah Al-Mu'minun, bila mana Tuhan sebut alaqah. Alaqah itu ialah sesuatu yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu ialah darah, segumpal darah. Okay. Tapi yang tepatnya ialah darah yang tergantung di rahim perempuan. Sebab hakikatnya memang bentuknya ialah duduk dalam keadaan tergantung. Dan perkataan alaqah itu ialah benda yang duduk tergantung. Jadi penggunaan perkataan itu ialah realiti sebenar kepada apa yang berlaku. Cuma keterbatasan ilmu perubatan pada zaman Nabi ataupun zaman awal ni tidak menyebabkan kita boleh tengok apa sebenarnya yang ada dalam rahim perempuan bila mana proses nak melahirkan anak ataupun dalam proses mengandung tu. Okay. Jadi itu ialah bahagian daripada hubung kait di antara fakta dalam Al-Quran dengan realiti yang berlaku. Okay. Jadi hari ini kita sambung pada teknik yang terakhir, iaitu teknik yang ke-15. Teknik yang ke-15 untuk peringkat asas. Lepas ni kita masuk pada peringkat yang pertengahan. Okay. Yang ke-15 muka surat yang ke-95, mengosongkan hati daripada perkara-perkara yang boleh melalaikan atau menghilangkan kemanisan tadabbur. Mengosongkan hati daripada perkara-perkara yang melalaikan dapat menjadikan tadabbur atau penghayatan Al-Quran
lebih tertumpu serta memberikan kesan dan menambahkan keimanan. Mengosongkan hati sini maksudnya tidak terbawa-bawa dengan fahaman tertentu waktu membaca Al-Quran. Bahkan memberikan ruang kepada hati untuk mengambil apakah fahaman yang ada dalam Al-Quran tu. Al-Quran merupakan kalam Allah Azza wa Jal yang dinikmati keindahannya. Apatah lagi disebutkan dalamnya nama-nama Allah yang kita beriman sebenar-benarnya dengan apa yang disifat dan dinamakan olehnya sendiri. Firman Allah Ta'ala surah Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila disebutkan nama Allah, gementarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kalau kita tengok dari segi terjemahan Al-Anfal ayat yang kedua, kita hanya dapat lihat pada permukaan semata-mata. Bila mana Tuhan kata innamal mu'minun, Tuhan sedang buat pengelasan manusia, klasifikasi manusia. Orang yang beriman, iaitu orang yang ada bahagian dalam hati dia kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Rasul dan Nabi, dan juga kepercayaan kepada kitab-kitab. Secara umumnya orang beriman ialah orang yang ada dalam diri dia tu apa yang disebut dalam rukun iman itu. Tuhan kata orang beriman ini bila mana diingatkan, maknanya dia terbaca mana-mana catatan yang dalam tu ada peringatan Tuhan, ataupun diperingatkan oleh orang melalui lisan tentang Tuhan, zat Tuhan ke, kuasa Tuhan ke, apa semua, sifatnya ataupun dia punya tindak balas paling awal Tuhan sebut wajilat qulubuhum. Okey, kita tengok dalam syarah dia sebut apa. Lafaz wajilat diambil daripada kata dasar iaitu wajala, iaitu jenis ketakutan yang menyebabkan bulu roma naik. Saya cuba beri perumpamaan. Ada orang dia sebut ataupun dia kata kawasan tu ataupun dekat dengan tempat tu ada satu pokok. Pokok tu ialah tempat hantu sekian-sekian duk tinggal situ. Tanpa melihat dengan mata wujud ataupun tidak hantu itu, tapi cukup hanya pemberitahuan mulut. Ada orang dia sampai situ dia seriau dah. Saya nak sebut itulah perasaan wajilat itu. Sampai situ dia seriau. Lepas pada kawasan tu habis seriau dia. Ada ke tak ada tak tahu. Tak pernah kena kacau pun. Tak pernah lah tertengok pada jauh, tak pernah. Tapi cukup dengan cerita orang. Cukup dengan cerita orang, dia sampai situ dia seriau. Itulah yang dimaksudkan dengan perasaan wajilat. Sampai dekat ayat Tuhan dia seriau. Tapi itulah perasaan yang sukar untuk digarap bila mana mendengar ayat-ayat Tuhan. Entah kenapa pun kita tak tahu. Kerana mungkin syahwat kita terlalu tebal, ataupun godaan nafsu yang terlalu dahsyat, ataupun bisikan syaitan yang telah kita terbuai dengannya, menyebabkan ayat-ayat Tuhan tidak mampu untuk menaikkan bulu roma. Berbeza dengan cerita-cerita orang, kawasan ni berhantu, rumah ni banyak kekacauan, tempat-tempat ni bahaya. Dia ada beza, perbezaan perasaan. Cuma nak katanya ialah perkataan wajilat itu ialah satu perkataan yang perlu diteliti dan perlu untuk kita buat satu usaha macam mana nak dapat benda tu. Sebab kalau kita tengok orang yang takutkan pada satu benda, takut kepada tempat yang berhantu, sebab dia memang telah meletakkan hantu tu benda yang besar untuk diri dia. Hantu tu benda yang memang boleh menakutkan. Dan memang dia banyak mengasah perasaan takut dia tu dengan dia dengar cerita hantu banyak. Kita nak ambil manfaat daripada orang yang suka tengok cerita hantu ni. Okay. Iaitu bila mana dia tengok selalu dia tengok. Apa saja filem hantu, tidak tertinggal dirinya untuk menonton cerita tu. Menyebabkan dia akan menambahkan. Cerita ni naik 2%. Lepas tu minggu depan cerita lain pula. Kalau dulu tuan-tuan tengok, antara cara nak menaikkan rasa takut dengan hantu ni ialah dengan apa?
baca majalah Mastika dulu. Sebelum ada cerita-cerita hantu ni lah. Majalah Mastika tak miss bulanan ni, tak miss. Okey. Dalam tu dia hidangkan cerita-cerita yang entah betul ataupun tidak. Okay. Tapi nak katanya dengan selalu baca, dia berjaya mencipta perasaan tu. Samalah juga dengan Al-Quran, memang tak dapat dinafikan, peringkat awal baca tak akan dapat apa-apa perasaan. Tapi bila mana selalu baca, kekerapan yang sama pada menonton cerita hantu ditukarkan pada kekerapan membaca Al-Quran, dia akan boleh create perasaan itu, penjanaan perasaan. Sebab itulah dalam ayat ni Tuhan sebut, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah. Orang-orang beriman bila mana diperingatkan kepada mereka tentang Allah. Perkataan zukira tu dia datang dalam majhul, tak diketahui siapa pelakunya, siapa yang peringatkan dia tak tahu. Tapi nak katanya dia dah macam tindakan refleks. Sebut je Tuhan, dia rasa seriau, dia rasa takut yang lain macam. Itu yang ada pada diri orang-orang beriman, khususnya merujuk kepada kelompok para sahabat. Maknanya mereka memang tak ambil mudah tentang benda ni. Mereka telah mengasah perasaan, emosi mereka untuk rasa takut, untuk rasa gementar bila mana diperingatkan tentang Tuhan. Seakan-akan dia memang boleh tahu dan dia memang yakin Tuhan boleh ambil tindakan sesegera mungkin. Tapi memang hakikatnya Tuhan boleh ambil tindakan segera pun. Cuma nak katanya perasaan itu tidak ada kerana kurang orang kata apa, mengambil masa untuk berinteraksi dengan ayat Tuhan. Ataupun kita boleh ambil contoh orang pada bidang lain ataupun pada lapangan lain. Sebahagian orang yang minat dengan kebudayaan tertentu. Saya dulu di kampung ni, kampung belah pantai lah, bukan kampung belah Felda ni, kampung belah pantai. Kita kenal beberapa orang-orang yang berumur sikit ni, dia memang obses dengan muzik tradisional ni. Antaranya lah muzik untuk orang main wayang kulit. Dengan orang Pantai Timur dia ada satu upacara dia panggil bagih. Tuan-tuan tahu. Bagih ni macam mokyong jugalah. Bagih ni lebih kepada perubatan. Di Terengganu ni selain pada ulit mayang, dia ada satu lagi bagih. Bagih ni lebih kepada orang Kelantan sebenarnya. Dia macam satu upacara, bila mana orang tu sakit, dia nak kesembuhan tu, dia buat bagih ni. Bagih ni dia tarik beberapa dewa apa sekian-sekian, dia seru lah. Okay. Ada sebahagian orang yang berkecimpung dalam bidang ni, okay, dia dengar bunyi rebana tu, dia tak sedap duduk dalam rumah dia. Dia semacam dia macam ada satu benda yang tarik diri dia jadi gelisah. Saya nak ambil tentang perasaan dia tu, wajilat qulubuhum tu. Dia dengar rebana je baru. Orang tak start baca mantra apa lagi, dia baru dengar. Okay. Dia dah semacam dia gelisah, dia nak pergi tengok orang buka panggung macam mana, dia nak tengok. Sebab bagih ni yang saya tengok dengan mata kepala sendirilah. Okay. Dia ada fasa-fasa dia. Dia ada bagih yang boleh buat dalam masa sehari semalam, 3 hari 3 malam, paling lama sebulan, paling lama lagi 40 hari 40 malam, termasuk dengan pemutus ubat last sekali. Sebab dia ada dalam amalan orang-orang kita ni, bila mana dah sakit tu, dah kebah elok dah ni, dia pun dah menurun, dia pun dah macam orang kena histeria, last sekali nak berdamai dengan makhluk tu, lepas pada pulut kuning segala yang panggang dah turun ni, dia akan panggil satu upacara putus ubat. Yang tu yang last. Okay. Waktu bagih tu kita akan tengok, orang yang tengok ada dua kelompok. Satu memang orang sakit, yang kedua orang yang anggap dia entertainment. Saya pergi dengan sebab anggap dia entertainment ni lah. Sebab kita tengok pun macam semacam satu orang perempuan tua. Hakikat ni dia berjalan tak larat, tapi dia kena sentuhan makhluk apa pun kita tak tahu, dia jadi macam rockers dah pada hari tu. Tuan-tuan tengok video dia. Rambut panjang, uban putih ni, ayun kepala tu macam rockers dah. Itu bagih. Tuan-tuan boleh tengoklah bagih. Bagih ni saya boleh kata memang ada unsur MOU dengan makhluk jahat lah. Hakikatnya memang ada fatwa-fatwa khusus menyebutkan tentang amalan ni perlu ditinggalkan. Cuma saya nak katanya, ada orang dia take time, dia beri masa. Sebab ada orang yang duk main alat muzik dia tu, pakai dengan kain batik lepas apa semua, gaya orang Pantai Timur punya style. Okay. Pakai dengan kain batik apa semua, dia kena tu dia rasa segar badan dia. Dia tak kena yang tu dia tak segar.
Sebab dia melazimi benda tu. Dia habis saja tangkap ikan di laut, itulah entertainment yang dia hadap hari-hari. Hari-hari dia hadap. Sama juga dengan orang yang obses dengan wayang kulit ni. Dia kena tengok watak wayang kulit tu, seirama macam mana, wayah macam mana, dia kena tengok. Dia tengok baru dia rasa segar. Ada yang lebih teruk lagi, dia punya pengagungan tu, dia perasap dulu. Perasap dengan kemian. Of course, bila mana perasap ni, dia ada bacaan dia lah. Bukan perasap saja-saja. Bukan perasap macam arak perasap baju bagi wangi. Ni perasap. Perasap dengan sebab nak bagi ada semangat tertentu. Saya nak katanya, bila mana ada orang kritik, contoh anak-anak muda tengok, anak-anak muda kata, kelakar muka dia ni, dia marah. Dia tu jangan hina wayang kulit. Quran, orang pelekeh Quran dia okey. Tapi orang pelekeh wayang kulit dia tak boleh. Kalau orang langkah rebana tu, rebana yang dia guna untuk alat muzik, untuk upacara tu, orang langkah dia marah. Orang langkah Quran dia okey. Tapi orang langkah itu, saya nak kata apa? Perasaan dia tu. Jiwa dia, waktu dia nampak benda tu dihina, dia sama macam jiwa orang yang dekat dengan Quran. Dia tengok orang baca Quran, dia dengar orang baca Quran salah, dia gelisah. Sebab dia tahu bacaan tu tak betul. Tapi bagi orang yang tak mendalami ilmu tersebut, saya dengar lebih kurang je macam orang lain baca. Sebab dia tak tahu seni pengucapan yang benar. Saya nak kata sini ialah bagaimana perkataan wajilat itu. Sebab tu kita tengok orang yang duduk dalam bidang tajwid contoh, dia dengar orang baca Quran salah, dia meremang bulu roma sebab geram. Apa baca Quran macam ni? Dia geram. Sebab itu perasaan yang ada. Benda-benda ni dia bukan gifted, dia bukan anugerah Tuhan. Dia anugerah hakikatnya, tapi dia anugerah yang diusahakan. Kita usaha untuk kita dapat. Sebab kita tengok, kalau kita tengok macam mana para sahabat, hati mereka yang tak suka pada dakwah Nabi beralih kepada hati yang suka. Untuk dia dapat kesukaan tu, dia generate, dia buat penjanaan perasaan. Dia beri masa untuk diri dia memahami Quran, dia tak tergesa-gesa, dia ulang benda sama, dia buat step yang sama, dia baca ayat tu, dia tekuni ayat tu, dia bawa dalam salat, dia bawa dalam percakapan harian. Maka waktu dibacakan ayat tu, maka perasaan dia berbeza dengan orang yang first time dengar. Ini yang kita nak sebut sini ialah mengosongkan hati untuk peringkat awal. Bila mana kita baca Quran tanpa terikat dengan apa-apa fahaman, tanpa terikat dengan apa-apa propaganda, kita akan memberi ruang kepada maksud sebenar ayat tu untuk masuk dalam hati kita, sekaligus untuk menjadikan ayat tu sebagai pedoman hidup. Kemudian apa lagi yang dia sebut pada muka surat 96? Tidak kisah dari mana datangnya ketakutan itu, asalkan nama Allah Azza wa Jal disebut sahaja daripada Al-Quran, hadis, maupun daripada kata-kata orang, hati mereka menjadi gemetar, bulu roma sudah menegak. Apabila dikatakan zadathum imana, bertambahlah iman mereka, maknanya keimanan mereka sudah ada pada waktu itu, cuma bertambah lagi. Maknanya bila mana dia orang dibacakan Al-Quran, dia orang nampak bagaimana apa yang Quran sebut dengan fakta realiti berlaku. Dia macam orang yang terlibat dengan benda-benda tadi lah. Kalau tuan tengok orang yang duduk dalam bagih ke, orang duduk dalam mokyong ke apa semua, first time dia try mokyong tak akan sama dengan kali yang kedua. Kali pertama dia try, oh rupa-rupanya mujarab, berubat dengan cara ni. Dia try kali kedua. Kali kedua lebih mujarab. Kali ketiga lagi mujarab. Akhirnya bila mana percubaan tu lebih pada 10 kali ataupun makan tahun yang lama, dah berpuluhan tahun dia terlibat dengan benda tu, orang dia sendiri akan yakin nak berubah apa-apa pun mesti nak kena guna cara tu. Kalau ejah cara lain, dia tak yakin. Macam orang yang duduk dengan Quran selalu, bila mana dia serabut, dia akan tahu cara untuk dia tenangkan diri ialah dengan bacaan Al-Quran. Macam-macam mana pun. Orang bagilah lagu yang paling slow motion untuk didengari, tak lekat, tak jadi, serabut dia. Tapi kalau dia telah mengasah diri dia dengan Al-Quran, menyebabkan apa-apa saja dia mesti nak balik kepada Al-Quran. Bahkan kalau tengok orang yang selalu melazimi Al-Quran,
dia mendengar bacaan Al-Quran satu juzuk berbeza dengan orang yang first time dengar Al-Quran bacaan satu juzuk. Orang yang selalu dengar Quran dan baca Quran, dia akan rasa satu juzuk ni ialah sekejap. Walaupun kapasiti masanya mungkin sama, dua-dua pendengar akan mendengar bacaan satu juzuk itu ialah 45 minit paling kurang lah, ataupun 1 jam. Tapi orang yang selalu mendengar, dia tak akan rasa 1 jam itu seperti 1 jam. Dia akan rasa sekejap. Dia akan rasa tak lama. Dia akan rasa seronok. Tambah dia tahu apa ayat depan, apa ayat belakang. Tambah lagi dia faham apa maksud ayat yang sedang dibacakan, apa konteks sebenar. Jadi dia akan nampak benda tu, dia sanggup memberi masa kepada bacaan itu. Ini ialah perasaan-perasaan yang digarap, yang dijana. Benda ni saya nak bagi fahamnya ialah benda ni dia perlu pada latihan. Macam mana orang berlatih untuk cergaskan badan dia, begitulah latihan yang perlu dibuat untuk cergaskan hati dia untuk bertindak balas dengan Quran. Dia dapat je Quran, dia okey. Dia tak dapat Quran, dia rasa lemah. Itu ialah hakikat sebenarnya. Okay. Apabila dikatakan zadatuhum imana, bertambahlah iman mereka, maknanya keimanan mereka sudah ada pada waktu itu, cuma bertambah lagi. Iman itu bertambah kerana semakin banyak ayat Allah yang dipelajari, difahami maksudnya. Keimanan mereka semakin meningkat dari semasa ke semasa, bukan kerana pada takut yang lama sahaja. Oleh sebab itulah kita mesti mementingkan pembelajaran tafsir Al-Quran untuk menambahkan pemahaman isi kandungannya. Maka kita dapat memperolehi peringkat keimanan seperti mana yang disebutkan ini. Berapa ramai dalam kalangan kita yang membaca Al-Quran tetapi tidak faham langsung apa yang dibaca. Jadi ini antara poin yang terakhir, teknik tadabbur yang terakhir, mengosongkan hati. Mengosongkan hati ni bukan makna katanya kita tak fokus. Mengosongkan hati ni, saya tengoklah antara makna yang lebih tepat ialah memberi minat pada Quran. Itu maksud dia. Dia kena ada minat. Kalau dia tak ada minat, bagilah kelas Quran banyak mana pun, hadirilah kelas tafsir banyak mana pun, dia tidak akan boleh memberi perasaan. Sama juga dengan orang yang datang dalam keadaan dia ragu dengan Quran. Macam yang berlaku zaman Nabi pun. Bila mana Nabi cerita Quran, dia datang tu dengan jiwa penentang. Bukan datang dengan jiwa untuk mendengar. Ini juga antara benda yang boleh membantutkan satu orang tu untuk dapat maksud sebenar pada Quran tu. Sebab Quran ni bila mana kita datang dengan jiwa tak yakin, jiwa menentang, maka dia akan lebih menebalkan lagi tak yakin kita, akan lebih menebalkan lagi penentangan kita. Dia akan jadi macam tu. Dia akan membentuk perasaan seperti itu. Dia akan makin menyampah, makin meluak. Dia dengar orang hurai Quran, makin meluak dia, makin menyampah dia. Cuma nak katanya, mengosongkan jiwa itu ialah jangan terikat dengan apa-apa fahaman, jangan terikat dengan apa-apa ideologi, tapi beri dulu ruang. Sebenarnya kaedah ni bukan untuk berinteraksi dengan Quran saja. Berinteraksi dengan apa-apa pun urusan atas dunia. Bila mana kita nak berurusan dengan orang, menghadapi isu tertentu, pertama sekali kita kena jadi orang yang beri ruang untuk faham benda tu. Memberi ruang untuk faham. Bila mana orang cerita benda yang tak berapa sedap ataupun tak berapa seronok, tapi kita tahu benda tu kita kena faham isu dia. Jadi kita kena jadi orang yang tak pro ataupun tak menentang lagi. Dengar dulu. Beri masa untuk mendengar. Jadi itu antara teknik asas. Beri masa untuk mendengar. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang. Orang kata surah tu panjang. Saya kalau dengar surah tu memang confirm mengantuk. Kita dah ada satu perasaan tu, sebelum kita dengar surah tu, dia akan kacau kita. Jangan terpengaruh dengan benda tu. Saya ingat dulu zaman saya hafal Quran ni pun, antara benda yang saya tak suka ialah kita dengar cerita daripada orang yang dah lama hafal Quran. Antaranya cerita-cerita tak sedap dia orang. Tak tahulah sebab penghafal Quran ni pun dia tak kalis bisikan syaitan, tak kalis hasutan syaitan. Kadang-kadang dia orang ni pun jadi syaitan sementara sebelum jadi syaitan kekal. Jadi syaitan sementara sebab nak bagi kita ni tak semangat hafal Quran. Kadang-kadang senior yang tahun 4 lah, paling tinggi tahun 4 lah. Dia mari dekat kita, tak tahu apa benda nak bersembang, dia bersembang.
Dia tanya juzuk berapa, kita kata juzuk 8. Dia kata juzuk 9 nanti payah. Sebab dia banyak sama dengan ayat tu. Kata-kata seperti ni dia jadi drop perasaan. Sepatutnya dia tak perlu sebut apa-apa pun. Tak perlu sebut apa-apa. Lepas pada tu ada sebahagian orang dia kata hafal Quran ni dia ada tanggungjawab kena ingat. Lepas pada tu kena mengulang sampai ke mati. Penat kita tu. Sepatutnya dia kena sebut kamu lebih baik daripada orang lain yang tak sentuh langsung Quran. Sepatutnya yang tu. Menyebabkan orang yang tak habis lagi hafal Quran ni, dia rasa payah aku ni. Bukan senang. Lepas pada ni nak kerja pula, nak belajar pula apa semua. Penat nak hafal Quran. Ada watak-watak guru seperti itu zaman belajar dulu. Saya memang tak suka dengan orang macam ni. Saya kata jelas. Sebab dia bukan orang yang membantu. Tidak ada Nabi ni dia ancam sahabat seperti itu. Tak ada lah Nabi kata hafal-hafal juga, kena ingat lah, nanti penat korang semua kena tanggung azab neraka ni. Nabi tak sebut macam tu. Nabi memberi semangat, baca lagi bagi banyak, baca lagi bagi banyak. Sebab itu ialah tanggungjawab peribadi hakikatnya. Sebab satu orang dia dah duduk dalam kebaikan, kita upgrade kebaikan tu. Sebab tu ada cerita yang menarik. Dr. Muhammad Al-Uraifi di Arab Saudi. Sekarang ni dia diam lama. Cuma saya dapat maklumat dia ni dipenjarakan kot oleh kerajaan Saudi. Dia pernah cerita pengalaman dia daripada negara Eropah naik flight ke Riyadh, Arab Saudi. Bila mana dia naik flight dengan kawan dia ni, dengan sebab ada conference apa entah di Jerman ke di Belanda ke saya tak pasti. Saya tak ingat sangat video tu secara realiti, tapi saya ingat konten dia tu. Waktu dia duduk dalam flight tu, kawan dia sebelah tanya, kita nak salat terus ke ataupun sampai di Riyadh nanti baru kita salat? Maka Dr. Raifi kata kita salat sampai kat sana, kita tak salat lagi dalam flight. Akhirnya waktu lepas dia orang dah habis bersembang, dia orang tengok ada satu orang perempuan free hair dengan pakai tabarrush yang luar biasa. Mana pakai skirt mungkin semua. Buka kabin atas tu, keluarkan abaya, jubah apa semua, pakai abaya tutup lituk apa semua, salat. Lalu kawan dia kata, tengok Syekh, dia yang tabarrush semua salat terus, kita yang pakai dengan serban apa semua ni tak salat lagi. Malu kat dia yang nak. Lalu dua orang Syekh ni pun salat. Tapi dia orang kata apa, dia cuba nak menasihati perempuan tu. Dia kata, kamu orang yang dah baik, dah salat, alangkah baiknya pakaian yang kamu guna untuk salat ni dikekalkan di luar pada salat. Jangan kata, setengah orang kita dia pergi, apa punya teruk perangai, semayang tapi tak pakai tudung kat luar. Beza, konotasi yang beza percakapan. Dr. Uraifi kata, satu orang bila mana dia dah buat kebaikan, jana perasaan dia untuk upgrade kebaikan tu. Jangan menyebabkan berlakunya dia sendiri rasa benda tu menyebabkan dia drop, dia tak semangat nak buat. Sebab tu kelas Quran apa semua, tafsir apa semua ni pun dia perlu diajak dengan cara yang berbeza. Jangan kita rasa belajar kelas ni lambat nak habis. Kelas ni dia menyebabkan itu ini. Sebab tu saya sendiri, pendekatan saya kalau kuliah di Perlis ni, saya tak suka guna kitab-kitab yang tebal. Sebab tu saya lebih suka guna kitab-kitab seperti ni. Sebab apa? Sebab orang tengok nipis. Orang rasa macam tak lama habis buku ni. Kitab-kitab yang tebal, sebahagian orang tambah pula dengan ustaz yang tak fokus, mengajar pun tak serius, banyak menyembang lebih, menyebabkan kitab tu ambil masa lama, tunggu dia mati dulu ataupun jemaah mati dulu. Ini antara benda yang tak optimum dalam kuliah. Dia kena ada pemikiran yang clear lah. Ada orang dia buat kitab tebal-tebal apa semua. Benda tu ambil masa. Tak salah. Saya kata benda tak salah. Kena tengok keadaan. Ada orang dia kuliah tiap-tiap minggu okey kalau kitab tebal. Kalau dia berjalan tiap-tiap minggu. Kalau kuliah sebulan sekali, pakai kitab yang tebal, bila dia nak habis? Tu pun sebulan sekali, belum tentu dia akan datang tiap-tiap bulan. Setahun ada 12 bulan. Maknanya kapasitinya 12 kali je dia datang. Tidak seimbang benda tu. Okay. Jadi juga ini antara benda-benda yang perlu difikirkan oleh sebahagian orang. Sebab tu kalau tengok sebahagian para ulama, dia fokus penulisan dia tak banyak.
tak berapa banyak sangat, tapi dia nak benda tu optimum, ada kesan dia. Okey. Jadi kalau kita tengok untuk teknik yang ke-15 ni ialah beberapa aspek yang kita kena tengok juga. Supaya orang tu jadi tertarik dengan Al-Quran ialah benda-benda yang menarik pada dia. Benda-benda yang dia rasa ada faktor-faktor yang dia boleh beri masa pada Al-Quran pun kena tengok. Jadi ini antara benda-benda yang perlu dilihat juga lah. Okay. Kita masuk 15 teknik tadabbur bagi peringkat pertengahan. Setelah mengetahui teknik-teknik asas bagi pemula tadabbur Al-Quran, kita perlu kuasai pula teknik-teknik bagi peringkat pertengahan untuk lebih mendalami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, memahami asas bahasa Arab. Keistimewaan bahasa Arab disebutkan dalam Al-Quran daripada 10 tempat, lebih daripada 10 tempat. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya, iaitu berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Okay. Ayat yang kedua surah Yusuf ni nak tunjuk pada kita bahawasanya maknanya mesti untuk kita memahami Quran, kita kena ada sikit basic bahasa Arab. Bukanlah kita kena belajar bahasa Arab sehingga kita boleh bercakap, bertutur. Sebab belajar untuk bertutur dengan belajar untuk memahami, dia dua benda yang berbeza. Ada orang dia belajar untuk bertutur. Saya kenal sebahagian orang yang memang fasih bahasa Arab, tapi sampai kat Quran dia jam. Kawan-kawan saya belajar di Jordan dulu pun, dia melazimi berkawan dengan orang Arab. Dia fasih bahasa Arab, tapi bila mana kita suruh dia baca kitab tafsir, dia tak boleh baca. Sebab dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Saya kenal sebahagian kawan-kawan yang belajar di India, Pakistan. Dia orang bukan penutur bahasa Arab yang baik. Tapi bila mana dia orang baca tafsir Quran dalam bahasa Arab, kitab-kitab bahasa Arab, kefahaman tu dia boleh ambil. Dia boleh tarik fahaman tu. Berbeza dengan orang yang pandai bertutur tapi tak tahu macam mana nak mengaplikasikan bahasa Arab tu dengan baik. Sebab bahasa Al-Quran berbeza dengan bahasa percakapan. Jadi dia tak perlu kita faham sampai kita boleh cakap. Kalau kita boleh cakap, itu ialah nilai tambah bila mana kita menguasai bahasa tu. Cuma yang penting ialah bila mana kita tengok satu benda, kita tahu ini maksudnya. Ini ialah percakapan dia. Macam kita tengok sebahagian orang kita, ada orang Perlis, dia fasih cakap bahasa Thai, tapi tulis dia jam. Dia tak reti. Tulis tak reti. Dengar orang Thai cakap dia faham. Tapi suruh tulis dia tak reti. Tulisan apa benda tak reti nak tulis. Kalau dia dapat dua-dua, itu bagus. Cuma saya nak katanya untuk pertengahan ni, untuk kita, tak perlulah kita bersungguh nak pergi kepada pertuturan. Lebih kepada pemahaman teori-teori mudah pun dah okey dah. Boleh kenal yang mana nakirah, yang mana kata apa? Kata nama am, kata nama khas, itu pun dah okey. Boleh kenal yang mana satu fi'il mudhari', fi'il madhi apa semua. Yang ni pun dah okey. Untuk faham dan nampak maksud dia. Kalau boleh faham lebih lagi, boleh kenal fa'il, maf'ul, itu lebih baik. Tapi untuk bertutur, dia perlu ada benda lain. Sebab pertuturan, dia tak perlu belajar teori yang komplit. Dengar je orang. Dengar orang bercakap, kita akan dapat. Saya ingat dulu, pertuturan bahasa Arab ni, saya tak ambil lalui kitab ingat. Kita hanya just tengok cerita-cerita Arab, movie Arab ni, ataupun movie Mak Saleh pun boleh tengok. Sebab di negara Arab ni dia ada subtitle bahasa Arab bawah tu. Jadi kita ambil perkataan dia. Cuma nak katanya kita ambil daripada video-video klip dia orang yang pendek-pendek, lepas tu dengar orang dia bercakap di pasar apa semua. Maknanya bahasa ni dia ambil di tepi jalan. Tapi kefahaman perlu dia ambil melalui kalam ulama. Dia tak boleh dia ambil tepi jalan. Dia bukan sifat dia seperti itu. Okay. Kemudian yang kedua, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyah. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Itu dalil yang kedua. Muka surat 98, Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, ketika menafsirkan surah Yusuf ayat kedua di atas, dia menjelaskan
Kerana bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya dan paling banyak mengandungi makna yang mententeramkan jiwa. Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, diajarkan kepada Rasul yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, diturunkan pula pada bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Dan dengan kemuliaan, dengan semua kelebihan itu, kita boleh menilai bagaimana mulianya kitab suci Al-Quran. Cuma poin dia nak sebut ialah kita kena faham dan kena tahu Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Kita kena memberi masa juga untuk belajar bahasa Arab. Tak perlu banyak. Sebab ada orang bila mana dia belajar bahasa Arab, dia kena cari guru yang reti untuk buat hubung kait pembelajaran bahasa Arab tu dengan Quran. Sebab ada orang dia ambil kelas bahasa Arab, tapi kelas bahasa Arab itu dia tak fokus. Contoh-contoh, misal-misal yang dibawa dalam kelas tu, misal bukan ayat Quran. Jadi dia jauh. Dia hubungan dia agak jauh sikit. Antara orang kata apa, di Malaysia kita ni lah, antara orang yang mahir dalam ilmu bahasa Arab ni dan memang dekat hubung kait dengan Quran ialah Ustaz Asyafizrul Abdul Hamid. Tuan-tuan boleh tengok buku-buku dia. Dia ni orang Kedah. Duduk sebelah kita je. Okay. Dia memang banyak buat kelas online, kelas bahasa Arab ada, kelas Nahu ada, kelas Saraf pun ada, tapi pembelajaran dia mesti akan kait dengan ayat Quran. Jadi orang yang belajar, orang akan rasa dekat. Belajar tu untuk Quran. Bukan belajar supaya tak kena tipu dengan Arab di negara Arab. Dia kadang-kadang payah niat dengan belajar cara macam tu. Last kali kena tipu juga. Okay, cuma nak katanya belajar untuk dapatkan benda yang clear. Dapat benda yang clear. Sebab kita tahu orang Arab dia tak bercakap dengan bahasa Quran. Orang Arab dia bercakap dengan bahasa kampung dia. Sebab tu ada beza yang sangat besar. Orang-orang di Arab Saudi tak faham orang Mesir bercakap walaupun bunyinya Arab. Orang-orang di Jordan tak faham orang Mesir bercakap. Orang-orang di Jordan, di Mesir, di Arab Saudi tak faham orang-orang di Morocco bercakap. Sebab semua negara ni dia ada asimilasi bahasa masing-masing. Cuma bahasa Arab yang paling kurang tercemar ni ialah di Syam ataupun di Hijaz, iaitu di Arab Saudi dan juga di Syria, Jordan, Palestin. Bahasa Arab dia orang masih lagi kita boleh kata 60 ke 70% ni tulen. Tapi kalau orang Morocco, tuan-tuan dengar orang Morocco cakap, pengaruh bahasa Sepanyol dan bahasa Barbar cukup kuat dalam bahasa Arab dia. Cukup kuat. Sehingga menyebabkan kita memang tak boleh faham apa yang dia nak sebut dan dia nak sampaikan. Orang Mesir, pengaruh bahasa Mesir purba yang lama memberi kesan terhadap Arab pertuturan dia orang. Orang di Sudan, dia orang yang cakap bahasa Arab, pengaruh bahasa Afrika tu, bahasa lama Habsyah tu, memberi kesan kepada bahasa Arab yang dipertuturkan di situ. Menyebabkan kita tak boleh nak faham. Jadi dia ialah benda yang berbeza-beza. Macam kita lah orang Melayu, setiap negeri dan daerah dia ada logat yang berbeza-beza. Tapi untuk Quran, dia ada satu standard yang sama je. Bangsa mana pun belajar, standard bahasa dia tu sama untuk Quran. Okay, jadi pembelajaran bahasa Arab untuk faham Quran dia lain dengan pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan lain. Okay. Maka sudah tentu untuk mendalami ilmu tadabbur, ia memerlukan kefahaman bahasa Arab untuk mengetahui makna-makna dan rahsia-rahsia kalimah dan sebagainya. Cuma kita kena tahu hakikatnya di dunia sekarang, orang yang banyak menafsirkan Al-Quran, orang yang banyak menghuraikan kalimat-kalimat Quran ni, kebanyakannya bukan daripada penutur jati bahasa Arab. Bukan. Orang luar, bangsa lain. Cuma dia orang ni Allah Ta'ala beri pada mereka kesungguhan sehingga mereka boleh faham bahasa Arab dengan mendalam. Dia macam orang Rusia belajar bahasa Melayu. Tuan-tuan kena tahu, di universiti-universiti di Rusia ni dia ada fakulti bahasa Melayu, sama juga dengan universiti-universiti di Turki sekarang. Ada fakulti bahasa Melayu. Jadi dia orang yang belajar bahasa Melayu di fakulti, di universiti ni, dia orang lebih mendalam pengetahuan bahasa Melayu dia berbanding kita. Bahkan dia orang belajar di manakah bermula keluarnya bangsa Melayu tu. Dia gabung daripada mana?
Dia macam kita orang Melayu pergi belajar bahasa Arab, pergi belajar tentang sastra Arab di negara Arab. Kita tahu Arab ni berasal daripada Qahtan. Tuan-tuan tanya kebanyakan Arab, dia orang tak tahu pun benda ni. Qahtan dia tak tahu pun. Sebab dia orang dah rasa dia orang Arab. Tak ada keperluan untuk dia over sangat. Ya'rab bin Qahtan. Ini pemula kepada keluarnya gen Arab tu, bangsa Arab secara awalnya, sebelum pada cerita bercantumnya Nabi Ismail dengan kelompok-kelompok ni. Cuma nak katanya belajar, orang bukan bangsa biasanya dia akan mendalami bangsa orang lain dengan lebih sikit. Okay. Yang kedua, kita ambil satu lagi, memahami konsep wahyu. Syekh Dr. Manna Al-Qattan menyatakan wahyu ialah petunjuk Allah Azza wa Jal yang diberikan kepada seseorang yang dimuliakan secara tepat dan tersembunyi. Syekh Dr. Subhi As-Salih menyatakan bahawa wahyu ialah pemberitahuan yang bersifat ghaib, rahsia dan sangat cepat. Okay. Maknanya nak sebut pada kita faham konsep wahyu. Wahyu ni secara umum ianya bermaksud sesuatu yang dibisikkan. Itu maksud daripada wahyu. Wahyu secara khusus maksudnya ialah firman Tuhan yang diturunkan. Firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi melalui perantaraan Jibril. Itu maksud wahyu. Sebab itulah bila mana nak definisi macam ni, ada kelompok-kelompok yang tertentu dalam akidah sendiri, mereka tergelincir dalam memahami konsep wahyu. Antara yang kata wahyu ialah benda lain, firman Tuhan benda lain, Quran benda lain. Sedangkan benda tu sama je. Benda tu sama saja. Sebab bagi mereka, mereka cuba menimbang dengan akal mereka, mustahil Tuhan berbicara dengan bahasa Arab. Dia tak boleh terima yang tu. Tak boleh terima. Macam yang berlaku di negara jiran, di Indonesia. Satu pondok pesantren nama dia Az-Zaitun. Az-Zaitun. Yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Dia ada doktor apa semua lah nama dia. Dia banyak buat kekeliruan. Antaranya dia kata hadis tu pun Quran. Hadis tu Quran. Ini ialah benda yang barulah. Banyak benda-benda yang orang dah buat macam-macam troll dekat Panji Gumilang ni lah. Okay, cuma nak katanya terlalu berfikir pada benda yang tak perlu ni, dia menyebabkan kita mudah tergelincir. Kita perlu berfikir, tapi kadang-kadang kita berfikir pada benda yang bukan keperluan. Contoh, ada orang dia fikir apa tugas malaikat selepas daripada habisnya Nabi dan Rasul, tugas Jibril buat apa. Fikir. Akhirnya tak bertemu dengan jawapan. Sebab benda tu tak perlu difikir pun. Selain daripada tu ialah fikir tentang zat Tuhan. Bentuk ke, keadaan Tuhan ke macam mana. Benda ni ialah pemikiran yang tidak akan bertemu pada jawapan. Tak akan bertemu pada jawapan. Sebab dia bukan keutamaan. Sekarang ni Tuhan suruh kita fikir, kamu baca firman aku, kamu tengok macam mana kamu nak jadikan diri kamu tu lentur dengan firman itu. Jadi memahami konsep wahyu ni turun daripada atas kepada manusia yang berada di bawah, ialah untuk mengangkat darjat manusia. Itu konsep yang kita kena tahu. Ianya ialah satu benda yang memberi manfaat. Surat 99 kita sebut sikit je lah. Oleh kerana itu penurunan Al-Quran mempunyai beberapa hikmah yang tertentu. Di antaranya ada 5 yang diletak situ. Okay. Antaranya ialah A, dia sebut bagi tujuan untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu je, lepas ni kita sambung yang lain. Turunnya Al-Quran secara beransur-ansur dapat memperkuatkan hati baginda menghadapi masyarakat Arab yang berperwatakan keras. Tidak sedikit ayat yang secara langsung meminta Rasulullah bersabar dalam mengembangkan misi dakwahnya. Okay. Dalam banyak kitab-kitab ulum Quran, dia akan sebut Quran ni ialah yuthabbitu bihi fuadin Nabi. Meneguhkan hati Nabi. Tapi bukan hati Nabi je nak teguh dengan Quran ni. Termasuklah hati kita. Sebab tu Quran ni, teknik yang paling terbaik ialah beransur-ansur. Bahkan para ulama kata kalau kita melampau, dia akan blok kita dapat manfaat Quran. Jangan melampau dengan Quran. Benda baik jangan melampau. Sebab bila mana kita frust, kita malas, kita akan tinggal dalam tempoh yang lama. Jangan ambil banyak. Beransur-ansur. Tapi konsisten benda tu. Benda tu berlaku secara konsisten. Sebab itulah pemahaman Quran ni
kita kena garap dengan cara, contoh satu muka surat, ambil setengah muka. Saya tak pernah sarankan pada orang yang mula-mula nak faham Quran, dia ambil satu muka surat. Banyak. Benda tu banyak. Ambil sikit-sikit. Supaya kita nampak dia punya flow dia masuk. Bahkan dalam hadis pun disebut para sahabat ni kalau nak faham Quran, 10 ayat demi 10 ayat demi 10 ayat. Supaya dia tak akan rasa tergesa-gesa dan dia tidak akan rasa cepat bosan. Jangan ambil masa yang lama. Sebab tu apa-apa benda pun macam tu lah. Ada satu orang pentahqiq kitab yang terkenal. Pentahqiq kitab ni maknanya yang baca kitab lepas tu dia buat kata apa, dia buat elaboration lah pada kitab tu. Pentahqiq lah Arab okay. Satu orang di Mesir, saya tak ingat apa nama dia, cuma saya tengok video dia tu, dia punya tajuk macam mana membaca kitab yang besar, kitab yang belah-belah jilid ni, kitab yang puluh-puluh jilid. Macam saya sekarang ni duk buat kajian pada Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibn Kathir, 20 jilid tebal atas ni untuk kajian. Banyak hari drop daripada hari semangat lah nak bagi habis tu okay. Cuma jumpa ada satu bacaan kita dengar je. Sebab kitab tu besar, kita dengar yang orang baca. Satu video dia buat setengah jam. Tapi bagi kapasiti saya sendiri lah, sebab kitab Bidayah wan Nihayah ni besar. Dia besar. Kitab penceritaan sirah penciptaan langit bumi sampailah cerita Nabi Muhammad last sekali. Habis. Okay. Jadi kita cut 15 minit ke 15 minit. Okay. Jadi Doktor Rifa'ah, kalau saya tak silap apa nama dia. Okay. Dia kata antara cara dia habiskan kitab Al-Um, Syiar Alam An-Nubala, ialah dia akan hanya baca sehari 10 ke 15 minit. Tak lebih daripada tu. Jangan lebih daripada tu. Lebih kita akan cepat bosan. Cuma dia kata dia habis pembacaan kitab tu setahun, 2 tahun, hanya kerana masa yang diambil sebelum tidur sekitar 10 ke 15 minit. Cuma pastikan waktu membaca itu ialah waktu yang kita dah hilang segala serabut, komitmen harian semua dah habis. Baru kita baca. Jangan kita mulakan pembacaan tu dengan sakit baki, masalah tu dah ada dalam otak. Menyebabkan pembacaan tu walaupun sekejap kadang-kadang dia tak optimum. Sama jugalah dengan Quran, apa-apa saja pun, untuk dapat kesan kita kena pick time yang terbaik, pilih waktu yang terbaik dan memberi waktu yang paling optimum. Tak lama tak apa, tapi dia optimum. Kita baca, kita dapat. Biasa orang dia baca Quran pada awal pagi. Saya rasa itu antara benda yang terbaik lah. Antara benda yang terbaik. Ada orang dia nak mulakan kerja dia pejabat semua 10 ke 15 minit. 10 ke 15 minit. Ia satu benda yang menarik bagi saya. Kalau macam di KUIK ni ada satu jabatan pendaftar KUIK ni. Saya tak duduk jabatan tu dah, saya duduk jabatan lain. Awal saya duduk situ. Okay. Dia punya pendaftar tu sebelum start kerja ni dia akan suruh baca, dia akan memimpin bacaan 10 ayat. Saya rasa benda tu menarik sebab dia bukan orang yang belajar agama secara technically dia belajar CJ dia agama, bukan. Tapi sebagai seorang Muslim dia tahu ni kapasiti yang kena ada. Dia macam satu recharge kepada staff-staff yang ada. Sebelum masuk duk buat surat apa semua, duk pening nak meeting apa semua, dia start dengan yang tu dulu. Dia benda yang kata apa, benda mudah, simple, tak sampai pun 15 minit. Just baca dan tengok terjemahan, lepas tu selesai. Mulailah hari anda dengan apa-apa yang anda nak buat, tapi ambil waktu itu sekejap pun apa. Okay. Ini ialah memberikan kekuatan, peneguhan hati. Kalau ada apa-apa yang berlaku pada hari itu, kita telah mulai hari itu dengan Al-Quran, tapi dia optimum, waktu yang optimum. Okay. Jadi kita berpada situ je. A tu muka surat 99. Kita akan sambung kali yang akan datang pada sambungan-sambungan seterusnya. Jadi kita berharap moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.